Baitul Muslim berasal daripada perkataan Arab iaitu Bait al-Muslim yang bermaksud rumah orang Islam atau secara lebih tepat lagi adalah keluarga Muslim. Ia merujuk kepada istilah untuk menyatakan keluarga itu adalah keluarga Muslim. Di negara Arab, istilah ini adalah satu istilah yang biasa digunakan oleh mereka bagi menggambarkan keluarga Muslim. Bagaimanapun, di Malaysia, ia masih lagi menjadi satu istilah yang agak asing dan terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengetahui maksudnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sulaiman Muhammad Zailai. Saya ingin membincangkan tentang kepentingan Baitul Muslim. Memiliki keluarga yang bahagia merupakan salah satu daripada keperluan bagi seorang manusia. Institusi kekeluargaan dianggap sebagai satu unsur penting untuk membentuk kehidupan seseorang. Islam mengajarkan bahawa kebahagiaan manusia bukanlah hanya di dunia, tetapi matlamat yang lebih jauh ialah kebahagiaan di akhirat. Bagi orang bukan Islam, mungkin mereka menganggap kebahagiaan di dunia ini adalah segala-galanya. Ada di kalangan mereka yang merasakan bahawa kekayaan dunia mesti dikejar untuk mencapai kebahagiaan. Amat rugilah bagi umat Islam jika berfikiran sedemikian, kerana Islam mengajarkan kebahagiaan di akhirat itu lebih jauh diutamakan dan untuk dicapai. Setelah mengetahui tentang apa itu keluarga Muslim, mari kita lihat pula beberapa ciri yang harus ada dalam sesebuah keluarga Muslim itu. Pertama sekali, menanamkan akidah tauhid di dalam diri setiap ahli keluarga. Setiap ahli keluarga perlu ditanamkan dengan rasa takut kepada Allah. Individu yang bertakwa boleh dihasilkan daripada sebuah keluarga yang menanamkannya. Yang kedua ialah menghidupkan suasana keluarga dengan suasana Islam. Ini boleh dilaksanakan dengan menghidupkan amalan membaca solat jemaah, takdim, tazkirah, usrah, makan bersama dan sebagainya. Yang ketiga ialah menanamkan dalam diri setiap ahli keluarga supaya berbangga dengan cara hidup Islam dan pada yang sama tidak menganggurkan cara hidup kaum kafir. Contohnya, mengamalkan membaca cerita-cerita Nabi sebelum anak-anak tidur, bukan membaca kisah-kisah dongeng yang tidak memberi manfaat. 4. Ialah menanamkan semangat cintakan menuntut ilmu di kalangan keluarga. Sesungguhnya orang yang takutkan Allah ialah golongan yang berilmu. Ilmu yang baik adalah ilmu yang boleh membawa penuntutnya kepada mengenal Allah. Tidak kiralah sama ada ilmu itu ilmu kedoktoran, kejuruteraan dan sebagainya. Semua itu adalah ilmu yang baik jika kita membawa seseorang itu kepada mengenal Allah. Okey, akhir sekali ialah setiap ahli dalam keluarga perlu menjalinkan hubungan yang baik. Sama ada saling ingat mengingati antara satu sama lain atau sesi muzakarah, muhasabah, mesyuarat dan sebagainya amat penting. Ini akan melahirkan rasa kebersamaan di antara ahli keluarga. Peringkat-peringkat untuk membina keluarga Muslim mempunyai 3 peringkat. Yang pertama adalah tanggungjawab sebelum berumah tangga. Pendidikan Baitul Muslim ini telah bermula daripada awal lagi. Tindakan setiap pasangan akan mempengaruhi sepanjang hidup mereka. Jika dicalari dengan tindakan-tindakan yang menyalahi syarak, sedikit sebanyak akan mempengaruhi keluarga yang akan dibentuk pada masa akan datang. Dan sudah menjadi adat pasangan yang ingin berkahwin menjalinkan hubungan yang lebih dikenal sebagai couple pada masa sekarang. Sedangkan adat ini menyalahi di sisi agama. Pergaulan bebas di antara lelaki dan juga wanita menyebabkan banyak berlakunya penzinaan yang sehingga membinasakan nasab sesebuah keturunan. Islam menganggap keturunan adalah suatu kemuliaan yang sangat dititik beratkan. Dalam Al-Quran juga telah dinyatakan bahawa jangan menghampiri zina. Oleh itu, setiap perkara yang boleh menjerumuskan kepada penzinaan wajib dielakkan. Bagi setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga hendaklah
mengambil berat berkenaan masalah ini kerana ia membabitkan soal keturunan sepanjang zaman. Anak-anak yang akan dilahirkan dalam sebuah keluarga terkadang akan mengulangi sejarah yang pernah dilalui oleh ibu bapa mereka. Sebagai bakal ibu bapa, sudah tentu kita tidak mahu melihat anak-anak yang keluar nanti bebas bersama-sama dengan pasangan yang bukan mahram. Peringkat-peringkat untuk membina keluarga Muslim mempunyai 3 peringkat. Yang pertama adalah tanggungjawab sebelum berumah tangga. Pendidikan Baitul Muslim ini telah bermula daripada awal lagi. Tindakan setiap pasangan akan mempengaruhi sepanjang hidup mereka. Jika dicalari dengan tindakan-tindakan yang menyalahi syarak, sedikit sebanyak akan mempengaruhi keluarga yang akan dibentuk pada masa akan datang. Dan sudah menjadi adat pasangan yang ingin berkahwin menjalinkan hubungan yang lebih dikenal sebagai couple pada masa sekarang. Sedangkan adat ini menyalahi di sisi agama. Pergaulan bebas di antara lelaki dan juga wanita menyebabkan banyak berlakunya penzinaan yang sehingga membinasakan nasab sesebuah keturunan. Islam menganggap keturunan adalah suatu kemuliaan yang sangat dititik beratkan. Dalam Al-Quran juga telah dinyatakan bahawa jangan menghampiri zina. Oleh itu, setiap perkara yang boleh menjerumuskan kepada penzinaan wajib dielakkan. Bagi setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga hendaklah mengambil berat berkenaan masalah ini kerana ia membabitkan soal keturunan sepanjang zaman. Anak-anak yang akan dilahirkan dalam sebuah keluarga terkadang akan mengulangi sejarah yang pernah dilalui oleh ibu bapa mereka. Sebagai bakal ibu bapa, sudah tentu kita tidak mahu melihat anak-anak yang keluar nanti bebas bersama-sama dengan pasangan yang bukan mahram. Peringkat kedua ialah tanggungjawab selepas berumah tangga. Selepas mendirikan rumah tangga, kedua pasangan suami isteri hendaklah berbincang, bermusyawarat bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang soleh dan solehah pada masa akan datang. Perkara ini perlu dibincangkan daripada malam pertama perkahwinan lagi. Pasangan perlu merancang bagaimana langkah-langkah yang boleh mereka ambil pada masa akan datang dan tidak menunggu bila mereka sudah memiliki anak kerana pada waktu itu mungkin sudah terlambat. Atau dengan kata lainnya, mereka kerugian masa kerana tidak merancang daripada awal lagi. Mengenai ciri-ciri suami dan isteri yang soleh dan soleha, terdapat banyak sumber yang boleh dirujuk untuk dipelajari. Di sini saya akan membincangkan beberapa perkara yang perlu ada dalam setiap pasangan suami dan isteri. Yang pertama adalah menanamkan sifat mawaddah warahmah, iaitu rasa kasih sayang di antara suami dan isteri. Yang kedua adalah berlapang dada dengan kekurangan pasangan masing-masing. Yang ketiga adalah saling bantu-membantu. Dan yang terakhir adalah mengamalkan qiyamul lail bersama-sama dengan pasangan. Terdapat juga banyak adab-adab dalam rumah tangga yang perlu diberikan perhatian. Islam sebagai way of life mengajarkan dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Ini merupakan salah satu daripada banyak kelebihan kita hidup sebagai orang Islam. Islam menggariskan suami dan isteri kedua-duanya berperanan menghasilkan keluarga Muslim ini. Ketiga adalah tanggungjawab dalam mendidik anak-anak dan ahli keluarga. Perkara berkaitan ini sudah banyak disebutkan dalam ciri-ciri keluarga Muslim di peringkat kedua. Keluarga Muslim yang telah dibina bertanggungjawab untuk melaksanakan ciri-ciri tersebut. Ia menjadi tanggungjawab kepada pasangan suami isteri dan juga anak-anak. Peringkat-peringkat untuk membina keluarga Muslim mempunyai 3 peringkat. Yang pertama adalah tanggungjawab sebelum berumah tangga. Pendidikan Baitul Muslim ini telah bermula daripada awal lagi. Tindakan setiap pasangan akan mempengaruhi sepanjang hidup mereka. Jika dicalari dengan tindakan-tindakan yang menyalahi syarak, sedikit sebanyak akan mempengaruhi keluarga yang akan dibentuk pada masa akan datang. Dan sudah menjadi adat pasangan yang ingin berkahwin menjalinkan hubungan yang lebih dikenal sebagai couple pada masa sekarang. Sedangkan adat ini menyalahi di sisi agama. Pergaulan bebas di antara lelaki dan juga wanita menyebabkan banyak berlakunya penzinaan yang sehingga membinasakan nasab sesebuah keturunan. Islam menganggap keturunan adalah suatu kemuliaan yang sangat dititik beratkan. Dalam Al-Quran juga telah dinyatakan bahawa jangan menghampiri zina. Oleh itu, setiap perkara yang boleh menjerumuskan kepada penzinaan wajib dielakkan.
Bagi setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga hendaklah mengambil berat berkenaan masalah ini kerana ia membabitkan soal keturunan sepanjang zaman. Anak-anak yang akan dilahirkan dalam sebuah keluarga terkadang akan mengulangi sejarah yang pernah dilalui oleh ibu bapa mereka. Sebagai bakal ibu bapa, sudah tentu kita tidak mahu melihat anak-anak yang akan keluar nanti bebas bersama-sama dengan pasangan yang bukan mahram. Peringkat kedua ialah tanggungjawab selepas berumah tangga. Selepas mendirikan rumah tangga, kedua pasangan suami isteri hendaklah berbincang, bermusyawarah bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang soleh dan solehah pada masa akan datang. Perkara ini perlu dibincangkan daripada malam pertama perkahwinan lagi. Pasangan perlu merancang bagaimana langkah-langkah yang boleh mereka ambil pada masa akan datang dan tidak menunggu bila mereka sudah memiliki anak kerana pada waktu itu mungkin sudah terlambat, atau dengan kata lainnya mereka kerugian masa kerana tidak merancang daripada awal lagi. Mengenai ciri-ciri suami dan isteri yang soleh dan soleha, terdapat banyak sumber yang boleh dirujuk untuk dipelajari. Di sini saya akan membincangkan beberapa perkara yang perlu ada dalam setiap pasangan suami dan isteri. Yang pertama adalah menanamkan sifat mawaddah warahmah, iaitu rasa kasih sayang di antara suami dan isteri. Yang kedua adalah berlapang dada dengan kekurangan pasangan masing-masing. Yang ketiga adalah saling bantu-membantu. Dan yang terakhir adalah mengamalkan qiyamul lail bersama-sama dengan pasangan. Terdapat juga banyak adab-adab dalam rumah tangga yang perlu diberikan perhatian. Islam sebagai way of life mengajarkan dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Ini merupakan salah satu daripada banyak kelebihan kita hidup sebagai orang Islam. Islam menggariskan suami dan isteri kedua-duanya berperanan menghasilkan keluarga Muslim ini. Ketiga adalah tanggungjawab dalam mendidik anak-anak dan ahli keluarga. Perkara berkaitan ini sudah banyak disebutkan dalam ciri-ciri keluarga Muslim di peringkat kedua. Keluarga Muslim yang telah dibina bertanggungjawab untuk melaksanakan ciri-ciri tersebut. Ia menjadi tanggungjawab kepada pasangan suami isteri dan juga anak-anak. Baitul Muslim ini satu proses yang penting dalam Islam, iaitu memastikan rumah tangga yang terbina menjadi satu semangat bekerja untuk Islam. Kita tidak mahu menjadi individu yang leka, di mana hidup kita hanyalah soal makan, minum dan hanyalah perihal diri dan keluarga kita sahaja. Tetapi kita mahu menjadi individu yang menyedari pentingnya pengalaman Islam dalam diri kita dan pentingnya praktikal Islam dalam masyarakat. Dari situ, kita mencari pula calon suami atau isteri yang juga mempunyai kesedaran yang sama ataupun boleh dibentuk kesedaran yang sama bagi memastikan perjuangan kita untuk Islam tidak terhenti semata-mata disebabkan perkahwinan.